Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari kesudahan. Ini kita berforum di Dar Tahfiz Al-Quran wa Hadis buat julung kalinya, buat pertama kali dalam tertubuh atau tertegaknya Mahat Tahfiz ini. Kita berforum di antara panelis forum kita malam ini, iaitu Maulana Fakhr Razi Abdul Rahman, digandingkan dengan isteri beliau. Dr. Ustazah Nur Fadilah Abdul Rahman. Jadi alhamdulillah, kami sangat-sangat bersyukur kerana dengan izin Allah SWT pada malam yang mulia ini, buat pertama kalinya di tahfiz kami, kita dipertemukan dalam satu forum yang diberi tajuk Hijrah dan Implikasinya. Jadi alhamdulillah, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, anak-anak yang ada di hadapan ini, rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang hadir pada malam ini, setelah kita bercuti hampir 5 bulan, kuliah umum tidak ada, pada malam ini telah dimulakan balik. Jadi untuk pengetahuan hadirin hadirat yang ada di dalam dewan ini, juga yang menonton secara live, rasanya Maulana Fakhr Razi tak perlu diperkenalkan lagi, ya. Sepelaku musyrif Dar Tahfiz Al-Quran Hadis, ramai dah yang mengikuti kuliah beliau, ya, yang mengikuti secara langsung, yang hadir ke sini. Jadi anak nak kongsi sedikit lah, ataupun memperkenalkan isteri beliau, Dr. Nur Fadilah Abdul Rahman, merupakan pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah bidang Usuluddin. Okey, jadi kita mungkin nanti sambil beliau atau Maulana akan mengupas tajuk ni, kita sebenarnya forum ni secara santai, bukanlah forum macam mana yang minggu lepas, beberapa hari sebelum ni di Perlis, nampaknya forum yang tajuk yang berat jugalah, kan. Jadi kita tak akan ulas forum yang begitu. Cuma sedikit sebagai moderator, anda minta maaf lah, kerana sebenarnya baru saja dimaklumkan untuk forum ni. Jadi insyaAllah kita adakan mengikut kemampuan kita lah, insyaAllah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kerana sepatutnya jam 8 malam, iklan jam 8 malam, tetapi kerana ada masalah yang tidak dapat dielakkan, kita mula 8.30 insyaAllah. Jadi bermula dari hijrah Rasulullah SAW, maka lakaran kejayaan menyaksikan tertubuhnya kerajaan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dicorakkan mengikut hadyu ilahi dan nabawi. Maka jadilah ia sebuah negeri yang penuh dengan keamanan, kesejahteraan dan keharmonian. Legasi kejayaan ini kemudiannya diteruskan lagi oleh generasi para sahabat yang terbilang. Jadi untuk tidak melengahkan masa, ana persilakan Maulana Fakhr Razi untuk membahas dan membincangkan hijrah dan implikasinya. Jadi dengan segala hormatnya kita buka ruang seluas-luasnya untuk beliau kupas tajuk forum kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dihormati Tuan Moderator, yang dihormati lagi dikasihi rakan panel saya Al-Fadil Ustazah Fadilah binti Abdul Rahman, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita akan insya-Allah dapat menghayati tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu pengorbanan dan juga perjuangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kepada Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Suatu peristiwa yang sangat besar, sangat penting di dalam sejarah umat Islam. Peristiwa yang kita akan bincangkan ini adalah merupakan suatu peristiwa yang menguji kekuatan keimanan, keyakinan para sahabat terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana nak membuktikan kedalaman iman mereka, takarub mereka, keyakinan mereka, penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diuji dengan peristiwa hijrah. Kita semua ketahui dan kita fahami kerana ditazkirahkan, diceramahkan setiap tahun, yakni perhijrahan Rasulullah dan para sahabat daripada bumi Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi pada malam ini kita nak membincangkan kesan daripada peristiwa hijrah. Apakah kesannya? Hasil daripada kita memperolehi jawapan apa kesannya daripada perhijrahan yang berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat ini, insya-Allah kita akan cuba berusaha mencontohi ciri-ciri sifat-sifat golongan yang terlibat di dalam hijrah ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya nak mengajak diri saya dan hadirin sekalian supaya menghayati ayat Quran di dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiquna al-awwaluna, golongan yang terlibat, yang mula-mula yang menganut agama Islam. Sudah tentu golongan yang terlibat di dalam permulaan menganut agama Islam ini, dia ada perbezaan di sudut kedudukan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab manaqibus sahabah, yakni kelebihan para sahabat. Di antaranya apa dia? Disebut la tasubbu ashabi, janganlah sekali-kali kamu mencaci, mengutuk, mencerca sahabat-sahabatku. Andai kata mana-mana orang daripada kalangan kamu menafkahkan seluruh harta pada jalan Allah menafkahkan harta benda pada jalan Allah Ta'ala ini, nilai dia sebesar bukit Uhud. Andainya kita nafkahkan, belanjakan harta benda kita yang nilainya sebesar bukit Uhud, emas, daripada emas. Bukit Uhud itu daripada emas, lalu kita nafkahkan, belanjakan semua, sedekah pada jalan Allah Ta'ala. Bukit Uhud ni lebih kurang panjang dia 6 km, besar dia 4 km. Besar mana? Besar lah kan? Kalau satu jokong emas pun kita belanja pada jalan Allah Ta'ala dah berapa nilai kalau nak ditukar kepada wang, kepada nilai ringgit. Ini satu bukit Uhud. Jadi Rasulullah kata ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau mereka menafkahkan secupak aja, dengan kita nafkahkan satu bukit Uhud, sahabat sedekah nafkahkan harta benda secupak,
Kita tak dapat memperolehi pahala sebagaimana mereka. Mereka, kita sebukit Uhud, mereka satu cupak ataupun setengah cupak, tak dapat sama. Sebab ini was-sabiqunal awwaluna, mereka golongan yang mula-mula masuk Islam terdedah dengan berbagai-bagai kesulitan dan kepayahan di dalam nak berpegang dengan agama Islam. Yang pertama, amalan mereka diganggu-gugat, ibadah mereka diganggu-gugat oleh musyrikin Mekah. Dan yang kedua, mereka nak menyebarkan agama Islam ini terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai rintangan. Nak beramal satu, dihalang. Dan nak disebarkan agama Islam juga turut dihalang. Jadi golongan yang pertama yang menganut agama Islam ni, siapa dia? Minal muhajirin wal ansar. Sebahagian daripada golongan muhajir dan juga golongan ansar. Jadi para ulama sirah menjumlahkan berapakah bilangan mereka. Di antaranya maknanya Khalifah Ar-Rashidin, Khalifah yang 4, termasuk di dalam As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan campur yang 6 lagi, iaitu Al-Mubasyarat Bil Jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira tentang syurga. Di sana kan ada hadis yang bila seorang masuk, mula-mula Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasulullah kata, siapa ni Sayyidina Abu Bakar? Bagi tahu kepada dia, dia adalah ahli syurga. Sampailah 10 orang tu kan. Jadi maknanya golongan yang mula-mula masuk Islam yang terdiri daripada golongan muhajirin dan ansar. Dan sebahagian ulama menyebut was-sabiqunal awwaluna, iaitu man syahida badran, golongan yang terlibat di dalam peperangan Badar. Sebab di dalam hadis yang sahih, la yadkhula nara rajulun man syahida badran wal hudaybiyata. Sekali-kali tidak akan masuk ke dalam neraka mana-mana orang lelaki daripada kalangan sahabat ini yang terlibat di dalam peperangan Badar, dan yang kedua yang terlibat di dalam perjanjian Hudaybiyah. Dahsyat tuan-tuan, kalau kita baca Quran, kita akan nampak dan kita akan memperolehi jawapan bagaimana hebatnya para sahabat ini yang terlibat di dalam peristiwa hijrah. Apa masalah ni? Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hebatnya bila kita baca Quran, kita tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan hijrah, bagaimana susahnya, sulitnya, payahnya para sahabat nak bawa agama Allah Subhanahu wa taala ini untuk dikembangkan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebahagian ulama sebut golongan muhajirin, golongan yang awal ini yang diberi suatu diiktiraf sebagai suatu pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama kata golongan yang terlibat dengan peperangan Badar. Mereka itulah as-sabiqunal awwalun. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji golongan yang terlibat di dalam peperangan Badar. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya ingatlah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi pertolongan kepada kamu di dalam peperangan Badar wa antum azillah, sedangkan kamu berada di dalam keadaan azillah. Di sini hina dengan maksud kekurangan makanan, persiapan persenjataan, kendera, tunggangan untuk pergi berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan di sudut jumlah tentera. Yang orang Islam 313 orang berperang berhadapan dengan orang kafir. Ada riwayat kata 100 orang, ada yang kata 900 orang, hampir 1000 orang. Jumlah yang kecil berhadapan dengan serba-serbi kekurangan dan ketaifan. Tetapi di dalam peperangan Badar yang sangat hebat ini, sehingga Rasulullah sendiri takut, bimbang, lalu mengangkat tangannya dengan begitu tinggi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya golongan yang kecil, yang lemah ini tidak ditewaskan oleh musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma in tahlik hadhihi al-'isabah lan tu'bad fil ardi.
Ya Allah, sekiranya kamu tewaskan, kamu binasakan, kamu kalahkan golongan yang kecil ini, nescaya tidak ada lagi orang yang akan menyembah kamu di atas permukaan bumi ini. Sehingga tangan yang Rasulullah angkat tu begitu tinggi, selendang yang duduk di atas bawah Rasulullah ni jatuh. Nak cerita susah hatinya, bimbangnya Rasulullah ni, takut kalah. Tiba-tiba di dalam peperangan tersebut, walaupun sebagaimana yang disebutkan tadi, serba-serbi, mereka berhadapan dengan kelemahan, kekurangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan suatu kemenangan yang besar terhadap mereka di dalam peperangan Badar. Jadi as-sabiqun al-awwalun di sini, sebagian ulama kata golongan yang terlibat dengan peperangan Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk menunaikan umrah ke Mekah Al-Mukarramah. Satu sejarah yang panjang. Cuma apa yang saya nak sebutkan di sini, sampai di tempat yang dikenali dengan Hudaybiyah, maka Rasulullah tak boleh nak masuk dah, nak pergi ke tanah haram. Ini juga menguji keimanan para sahabat. Rasulullah banyak mengalah, seolah-olah di dalam perjanjian ini berat sebelah, menguntungkan orang kafir. Di antaranya tak boleh tulis, masa tu tak boleh pergi, tak boleh masuk ke Mekah dah. Para sahabat kata tak boleh ni, daripada jauh kita datang daripada Madinah, tiba-tiba hajat, tujuan maksud kita untuk menunaikan umrah tidak tercapai, tak puas hati. Rasulullah mengalah. Yang kedua, tak boleh tulis bismillah, tak boleh tubuh Rasulullah. Ini nampak berat ni. Di antara individu yang tak puas hati adalah Sayyidina Umar. Sehingga dalam hadis menyebut, dalam riwayat menyebut, Sayyidina Umar tanya, betulkah kamu Rasulullah? Sampai lagu tu. Bukan dia tak percaya, tetapi maknanya keyakinan itu tergugat kerana ujian yang begitu besar. Dia kata memang aku Rasulullah. Lepas tu dia tak puas hati, tanya Abu Bakar pula, betulkah Muhammad ini Rasulullah? Dia kata memang Rasulullah. Nak tengok tuan-tuan, ni nanti Syiah ni dia ambil peluang dalam sejarah ni, dia kata tengok Sayyidina Umar bertikai Rasulullah. Bukan bertikai, nak mentahkikkan memang betul Rasulullah. Tapi itulah ujian yang dialami oleh para sahabat. Jadi sekali-kali tidak masuk neraka orang yang terlibat di dalam perjanjian Hudaybiyah dan juga orang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Dan pendapat yang kedua, was-sabiqun al-awwaluna, iaitu orang-orang yang sempat bersembahyang menghadap dua kiblat. Ini pun satu ujian yang besar. Bila sampai ke Madinah Al-Munawwarah di dalam peristiwa hijrah, lebih kurang 6 ataupun 7 bulan, Rasulullah dan para sahabat sembahyang menghadap ke Kaabah. Tiba-tiba Allah Ta'ala arahkan supaya menghadap ke Baitul Maqdis, iaitu kiblat orang Yahudi dan juga orang Nasrani, kiblat Ahlul Kitab. Di atas tujuan dan maksud untuk supaya mereka nampak Islam ni ada tasamuh, tolak ansur, nak menjinakkan dan memujuk hati mereka supaya menganut agama Islam, nak bagi dema lembut hati. Kalau kamu boleh terima, orang Yahudi boleh terima Nabi Musa, kenapa tak boleh terima Nabi Muhammad? Orang Nasrani boleh terima Nabi Isa, kenapa tak boleh terima Nabi Muhammad? Kami bila semayang menghadap kiblat ke Kaabah, tak ada masalah. Bila datang arahan menghadap ke Baitul Maqdis, kami boleh terima, nak melembutkan hati mereka supaya masuk Islam, terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab di dalam keimanan, kepercayaan kepada Nabi dan Rasul, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, kami tidak membezakan di antara rasul-rasul. Semua rasul-rasul kami beriman, kami percaya, dan kami termasuk di kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, saya nak sebut sekali lagi betapa hebatnya para sahabat ini berjaya memasukkan mereka di dalam suatu kumpulan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang kedua, sebelum saya nak huraikan radhiyallahu anhum wa radu'an, bi ihsanin. Kalau kita tengok tadi golongan Muhajirin dan Ansar dan juga as-sabiqun al-awwalun mendapat pujian yang begitu hebat
di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan syurga, diredai oleh Allah dan dijanjikan syurga, kita nampak peluang ini tak ada dah pada kita. Peluang untuk masuk syurga, sedangkan dijanjikan pada ayat ini sahabat kita bukan sahabat. Dan dijanjikan kepada golongan muhajirin dan ansar, kita bukan muhajirin, kita bukan ansar. Tetapi jangan bimbang, jangan takut tuan-tuan. Ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Begitu juga orang-orang yang mengikut jejak langkah yang baik yang dilakukan oleh mereka. Sifat-sifat yang ada kepada para sahabat, amalan mereka, ibadat mereka, akhlak mereka, perjuangan mereka, jihad mereka, diikuti oleh generasi yang seterusnya, yang berikutnya. Maka mereka juga dijanjikan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan syurga. Sebab apa hadirin sekalian, kita nak meraihkan redha Allah? Sebab kita semua ni orang Islam yang beriman, semua nak masuk syurga. Dan kita masuk syurga bukan dengan ibadat, walaupun ibadat itu disuruh. Sebab dalam hadis menyebut, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Seseorang itu tidak masuk syurga dengan amalan, tetapi dengan keredaan dan rahmat Allah. Dan dalam Al-Quran menyebut, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nak dapat syurga Allah Ta'ala ini, hendaklah kita menjadikan suatu golongan, suatu umat yang diredai, yang dikasihi oleh Allah. Jadi isunya di sini, bagaimana kita nak mengundang redha Allah. Tidak lain dan tidak bukan, tak dapat elok, mestilah mengikut jejak langkah golongan yang terdahulu yang terdiri daripada para sahabat. Yang mana para sahabat ini menjadikan bahawa Rasulullah SAW sebagai contoh dan ikutan kepada mereka. Sebab itu dipanggil apa? Golongan salafus salih, wasabiqunal awwaluna. Golongan yang terdahulu, yakni golongan salafus salih, yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan juga keredaan. Kuntum khaira ummatin. Di dalam ayat ini, kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Siapa dia? Iaitu para sahabat, yang merupakan pengiktirafan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ikut generasi yang kemudian tu, dah agak banyak menyimpang daripada landasan yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat. Jadi yang terakhir untuk pusingan yang pertama ini, saya nak sebut sekali lagi bahawa sebab apakah Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu pujian yang sangat hebat kepada golongan ini? Kerana mereka sanggup melakukan apa sahaja, berkorban bagi menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kalangan mereka hadirin sekalian sakit demam apabila berpisah dengan Rasulullah. Apabila berpisah dengan Rasulullah. Sebab dalam peristiwa hijrah, Rasulullah dulu sampai dengan Abu Bakar. Sebagian sahabat ini menyusuli, seorang demi seorang, tak boleh pergi serentak ramai-ramai. Satu rombongan, satu kumpulan yang besar, macam orang nak pergi makan kenduri itu, boleh pergi ramai-ramai kan. Nak berhijrah tak boleh pergi macam tu, pergi seorang-seorang. Apabila Rasulullah SAW telah sampai ke Madinah Al-Munawwarah, sahabat ni tak pergi lagi. Beberapa hari tak melihat Rasulullah. Ada di kalangan mereka berbulan-bulan tak melihat Rasulullah. Sedih, susah hati, ada yang demam, ada yang sakit. Sampai terbawa-bawa mimpi, tidur mereka, terbawa-bawa di dalam mimpi mereka melihat Rasulullah. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Wa fi riwayatin man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, yakni di dalam mimpi, sesungguhnya dia melihat aku. Bila cinta sangat, rindu sangat kepada Rasulullah ni sampai terbawa dalam mimpi. Dan dalam riwayat yang kedua, fasayarani fi yaqdhah, dia akan melihat aku ketika zahir. Orang kata bolehlah lihat Rasulullah secara yaqdhah ni. Ada hadis zaman sekarang ni boleh lihat Rasulullah secara yaqdhah. Jawapannya tak boleh. Rasulullah dah wafat. Ini maksudnya bagi sahabat Nabi yang tak sempat berhijrah bersama dengan Nabi SAW, fasayarani fi yaqdhah, mereka akan melihat aku ketika jaga, iaitu ketika mereka sampai ke Madinah Al-Munawwarah.
berjumpa Rasulullah di sana. Mereka penduduk duduk di Madinah, tak dapat jumpa Rasulullah lagi. Bila mereka pergi jumpa Rasulullah, fasayarani fi yaqzah, mereka akan melihat aku ketika jaga. Itu maksud hadis ini. Jadi nak ceritanya bagaimana rindunya, tertekannya para sahabat ini berpisah dengan Rasulullah, berpisah dengan individu yang sangat dikasihi. Sebab tu mari hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku paling dia sayang, lebih daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Dan disebut dalam hadis yang kedua, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, thalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara. Siapa-siapa yang ada 3 perkara ini menunjukkan bukti dia telah memiliki kemanisan iman. Yang pertama, iaitu dia meletakkan kasih sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Jadi yang 2 lagi tuan-tuan cari sendiri. Jadi cukup dulu sekadar itu untuk pusingan yang pertama. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khair Maulana Abu Razi di atas kupasan huraian pada pusingan pertama ni. Kita rasa rindu dengan Rasulullah SAW. Begitu kasih cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW ni begitu hebat. Kita di akhir zaman ini kena ada perasaan cinta dan kasih sebagaimana para sahabat, sebagaimana para salafus soleh. Jadi dengan penceritaan, perkisahan yang Maulana bawa tadi tentang peperangan Badar dan bagaimana sahabat diuji, jadi sebenarnya kita kena renung dan muhasabah pada diri kita pada hari ini, bagaimana kita ni cinta dan kasih kita kepada Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah pada pusingan pertama bagi panel yang kedua, Dr. Nur Fadilah akan kupas pula gandingan suami isteri pada malam ni. Kita bertuah lah, anak-anak tahfiz ada di depan sini, para sahabat kita dapat dengar kupasan daripada Maulana dan Dr. Nur Fadilah insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan Dr. Nur Fadilah untuk mengupas hijrah dan implikasi. Dipersilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada tuan moderator kita, Tuan Haji Masri, yang merupakan mudir untuk Darul Quran wal Hadith. Seterusnya yang dikasihi, dicintai, panel kita yang pertama, Maulana Fakhrul Razi, yang merupakan musyrif di Darul Quran wal Hadith ini. Juga tidak saya lupakan kepada staf pentadbir yang ada bersama kita pada malam ini, serta anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tajuk kita pada malam ini sangat istimewa kerana
saban tahun kita meraihkan ma'al hijrah. Saban tahun kita dapat cuti umum juga, kan? Cuti tak anak-anak di sini? Tak cuti? Cuti ya? Alhamdulillah, ianya satu istimewa untuk kita. Dan sudah pastinya ma'al hijrah ada di sana peristiwa yang istimewa juga untuk kita mengambilkan panduan-panduan yang hebat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian seorang Islam. Alhamdulillah, panel kita yang pertama tadi telah banyak membincangkan kepada kita berkenaan sirah, bagaimana perjalanan peristiwanya Nabi SAW dalam kisah hijrah ini, dan banyak peristiwa hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Saya cuma menambah sedikit saja, kerana kalau nak digandingkan dengan Maulana ni, Masya Allah hebat lagi Maulana berbanding saya. Saya ni kerdil je. Cuma mari kita sama-sama mengambil iktibar daripada surah Al-Baqarah ayat 218. Sebenarnya kalimah al-hijrah ataupun hajara dalam Al-Quran ini banyak sekali kita jumpa. Banyak sekali kita jumpa, dalam hadis pun ada banyak. Dan saya bawakan surah Al-Baqarah ayat 218 ini, kita mudah-mudahan mengambilkan iktibar daripadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Apa maknanya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita ciri-ciri kebahagiaan, ciri-ciri ketenangan, ciri-ciri yang patut kita rebut untuk mendapatkan kesejahteraan. Kerana di akhir ayat itu disebutkan ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ada 3 daripada ayat ini yang kita boleh ambil sifat-sifat yang disebutkan tanda-tanda kebahagiaan hidup. Walladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Amanu, beriman. Walladzina hajaru, mereka itu berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ketiga-tiga tanda ini iaitulah antara sifat tanda kebahagiaan seseorang mukmin, yang bila disebutkan iman ini, iaitulah adanya jihad, adanya hijrah. Walladzina amanu, yang beriman. Walladzina hajaru, yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Lalu kita tengok sedikit apakah makna iman. Ulang kaji iman, kita lihat kepada makna daripada Imam Syafi'i. Antaranya iman iaitu at-tasdiq, membenarkan dalam hati. Iaitulah ianya suatu keyakinan hati yang disertai dengan perkataan di lisan
dan juga disertai dengan amalan dengan anggota badan. Kerana syarat iman itu padanya 3. Ini peringatan Imam Syafi'i pada kita. Dia sebut iman, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, al-iqrar bil lisan, kita ikrarkan dengan lisan, pengakuan dengan lisan, wal a'mal bil jawarih, dan kita mengamal, melakukan dengan anggota tubuh. Ini baru lengkap makna iman. Jadi orang yang beriman padanya 3 syarat. Tidak cukup 1, maka tidak lengkap imannya. Namun iman akan bertambah dan juga boleh berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Kedua, kita lihat hijrah. Disebut tanda kebahagiaan tadi, iaitu berhijrah. Apa makna hijrah? Hijrah bahasa Arab asalnya daripada perkataan al-hajru. Al-hajru yang ada ulama menyebutkan dengan arti at-tarku. Apa makna at-tarku? Meninggalkan. Meninggalkan. Di mana dari sudut makna ataupun pengertiannya ada 2 hijrah. Ada 2 makna hijrah. Iaitulah dari sudut makna umum dan juga makna khusus. Makna umum, kalau kita lihat dalam Kitabul Iman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dengan maknanya orang yang berhijrah, iaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hijrah iaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sedangkan hijrah dalam makna khusus, iaitulah seseorang yang meninggalkan negerinya kerana Allah dan Rasulnya, di mana negeri yang dia tinggalkan itu adalah negeri kekufuran, sehingga tidak mampu untuk menegakkan agamanya, maka dia berhijrah untuk mengamalkan agamanya ataupun menjaga dirinya dari kesesatan. Maka makna khusus itulah yang Al-Fadhil kita panel pertama tadi cuba kupas tadi. Hijrah dengan makna hijrah dengan kisah Nabi SAW itu, iaitulah meninggalkan negeri daripada kota Mekah ke kota Madinah. Atas apa? Atas lillahi ta'ala, kerana Allah dan juga Rasulnya. Baik, kita lihat yang ketiga, iaitulah berkenaan jihad. Jihad. Pusingan pertama ini saya fikir sebagai pengenalan awal dahulu bagi saya, sebab kisah pun dah banyak oleh Al-Fadhil tadi, Maulana kita. Jihad. Jihad juga di antara tanda kebahagiaan seseorang Islam. Al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad dengan arti apa? Arti berperang. Jihad iaitu dengan makna yang banyak. Selagi mana ia untuk meningkatkan, menegakkan agama Allah, ia dikira sebagai jihad. Sehingga adanya satu hadis Nabi SAW agak umum maknanya. Nabi sebutkan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahid yang disebutkan sebagai pejuang, iaitulah sesiapa yang berjuang pada nafsunya untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Nampak umum. Oleh kerana itulah kita dapati banyak para ulama cuba memberikan makna jihad. Jadi pada malam ini kita sama-sama membuka ruang untuk kita lebih terbuka dengan memberikan pengertian jihad itu bukan sekadar mengangkat senjata. Hatta kita datang pada malam ini pun di Dar Al-Quran wal Hadith, ini juga dengan nama jihad.
Daripada rumah kita siap-siap tadi, sebab ada di kalangan belakang tu ada muslimat, mungkin bersama dengan suaminya datang kan. Jadi dia datang sekali lah, bersiap-siap. Mungkin ada nak kena masak awal-awal kan, sebab nak datang tadi pukul 8 janjinya kan. Mungkin datang tu, sebelum datang tu siap makan dulu, nak bagi suami makan dulu. Kalau nanti dengar ceramah Maulana lapar. Itu juga jihad, iaitulah pengekangan hawa nafsu dinamakan sebagai jihad. Itu asasnya. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Nafs, jiwa. Kita ni manusia, pada diri kita ni ada nafs, iaitulah jiwa. Yang mana dalam ayat Allah Ta'ala sebut inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafs, jiwa itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Tak payahlah pergi dengar kuliah malam ni. Tak payahlah. Ada sinetron malam ni. Sinetron. Sinetron selalu petang malam ada apa hari ni? Hari Selasa. Hari Rabu ke Selasa? Cerita apa TV3? Okey. Jadi para muslimah pada malam ini, alhamdulillah, tahniah dapat bersama dengan suaminya datang. Mungkin sudah bersiap-siap pada awalnya, kemudian nak macam-macam lagi mujahadah kita untuk datang ke sini. Mungkin dengan kenderaannya, kena isi minyaknya, kena bawa laju kalau terlambat tadi. Itu mujahadah. Inilah yang disebutkan dengan perjuangan ataupun jihad. Maka istilah jihad itu bukan sekadar angkat senjata berperang, bukan sekadar itu, tetapi jihad dengan makna yang luas, iaitulah kita mengekang hawa nafsu kepada Allah Ta'ala. Maka inilah tanda-tanda kebahagiaannya seorang Islam, seorang yang dinamakan yang beriman. Yang beriman. Jadi bagi pandangan saya untuk pusingan pertama ini, sebagai pengenalan, cukuplah sekadar kita mengambilkan manfaat daripada ayat ini, surah Al-Baqarah 218, yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Itulah dia adanya iman. Iman itu pastikan sempurna, yang lengkap padanya at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan pada hati. Bila sebutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan sekadar pada hati, tetapi ikrar bil lisan, disebut dengan lisan, malah diterjemahkan juga kepada anggota tubuhnya. Segala ketaatannya tonjolkan kepada anggota tubuhnya. Matanya melihatkan kepada kebesaran Allah Ta'ala, telinganya mendengar kepada kebesaran Allah Ta'ala, lidahnya disebut perkataan-perkataan ketaatan kepada Allah, tangan dan kakinya digunakan kepada ketaatan kepada Allah. Itu iman. Kerana ramai juga orang yang sebut iman, tetapi dia tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Sehingga kalau kita tengok dalam sirah pun, Abu Talib, siapa Abu Talib anak-anak di sini? Abu Talib siapa? Pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, kalau kita lihat sehingga hujung nyawanya, tidak mengucap syahadah, tidak bersama Islam. Tetapi pada hatinya dia membenarkan apa yang dibawa oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak lagi dikira sebagai orang beriman, kerana padanya tiga tadi tidak sempurna. Jadi oleh kerana itu, tanda kebahagiaannya seseorang itu adanya padanya iman, hijrah, dan juga jihad. Jihad yang saya nak bawa di sini, iaitulah jihad hawa nafsu. Kerana itulah asasnya seseorang insan akan bertindak balas dengan tindakan-tindakan ketaatan yang baik, bila mana dia dapat mengekang hawa nafsunya itu. Yang disebutkan oleh Nabi tadi, al-mujahidu, warrior. Apa warrior? Panglima. Yang dikatakan panglima itu bukannya yang kuat ni,
sadar badannya, tangannya besar. Besar badannya, tak. Tetapi yang disebutkan al-mujahidu warrior itu yang dapat mengekang nafsunya dalam soal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu jelas. Jadi sekadar itu sahaja untuk pusingan pertama ini. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada panel yang kedua, Ustazah Dr. Nur Fadilah, di atas kupasan yang saya rasa sangat beruntunglah anak-anak dan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, kerana saya merasakan seperti dalam dewan kuliah. Perasan tak sahabat-sahabat yang pernah mengikuti dewan kuliah di kolej ke, di universiti ke, bagaimana seorang pensyarah mengupas satu-satu tajuk, satu-satu modul dan sebagainya, terkenang semasa zaman belajar dulu. Ustazah kupas satu demi satu, apa makna hijrah, apa makna jihad, kan? Apa tanda-tanda kebahagiaan seorang Muslim, dan dikupas dengan saya rasa begitu baik. Kemungkinan ataupun rasanya Ustazah pun baru saja habis kuliah tadi, jadi mungkin agak letih. Jadi kita doakanlah Ustazah akan sampai ke penamat forum kita pada malam ni. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ustazah Fadilah yang sudi bersama kita pada malam ni. Dan kita ambillah apa yang Ustazah kupas tadi sebenarnya sebahagian daripada kuliah-kuliah yang disampaikan di dewan-dewan kuliah di universiti, insya-Allah. Jadi anak-anak di depan ni beruntung. Saya rasa selepas ni mungkin ada siri-siri seterusnya, Maulana, insya-Allah. Kerana apa ilmu yang kita kongsikan pada malam ni, insya-Allah kita akan susun. Mungkin siri-siri yang akan datang kita dapat bersama lagi, insya-Allah. Jadi untuk pusingan yang kedua, kita tajuk hijrah dan implikasinya. Simple, hijrah dan implikasi. Jadi kita terus kepada sesi kesimpulan. Jadi insya-Allah Maulana Fakhr Razi akan membuat satu kesimpulan daripada tajuk hijrah dan implikasi ini. Bagaimana kita tengok pula seterusnya kupasan daripada Al-Quran dan hadis yang Maulana Fakhr Razi akan kongsikan. Dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Tuan Moderator. Dalam sesi penggulungan ini ataupun rumusan kesimpulan, saya nak mengajak diri saya sendiri dan hadirin sekalian melihat beberapa ayat Al-Quran. Tentang penghujung ayat Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa bila menceritakan, mengesahkan, merakamkan para sahabat ataupun golongan yang terlibat dengan peristiwa hijrah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut ulaika humus sadiqun di dalam suratul Hasyr. Adapun di dalam surah Al-Anfal pula, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi secara kesimpulan, mereka ini sentiasa benar terhadap diri mereka, dan mereka juga sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar, berpendirian-pendirian yang benar, berkata dengan perkataan yang benar. Hasil daripada keyakinan dan hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa berada diri mereka di atas landasan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam satu ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Sebab apa kita orang Islam yang beriman ni nak kena takut kepada Allah? Allah Ta'ala boleh menghidup mematikan kita, boleh mendatangkan nikmat dan memudaratkan kita, boleh mencampakkan kita dalam syurga dan juga dalam neraka. Kesan-kesan kehebatan Allah, kudrat Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala ini, di antara kesannya boleh mencampakkan kita dalam syurga dan boleh menghumbankan kita dalam neraka. Sebab tu nak kena takut kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan di dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah, dengan maksud tunduk dan patuh segala perintah dan juga arahan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut di dalam surah Al-Ahzab ciri, sebahagian daripada ciri dan sifat orang yang beriman kepada Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa ma kana al mu'minun wa ma kana lil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala menyebut tidak, wa ma kana lil mu'minin, tidak sepatutnya orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak seharusnya orang yang beriman, lelaki yang mengaku beriman kepada Allah, dan juga golongan kaum wanita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu peraturan hukum hakam, dia memilih suatu peraturan dan hukum yang lain daripada apa yang dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi di dalam kesimpulan dan juga rumusan yang terakhir ini, tadi kalau kita cerita tentang sirah, sejarah perjuangan Nabi, para sahabat yang terlibat di dalam peristiwa hijrah, ramai orang mengantuk. Saya nak kait sikit dengan isu semasa yang duk hangat diperkatakan sehari dua ini, bersempena dengan kesesuaian, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Tentang isu iaitu seorang menteri melanggar pelanggaran prosedur operasi standard SOP dengan tidak menjalani kuarantin kan. Jadi hasil daripada tindakan seorang menteri ini adalah individu tertentu kata, tengok muncul tak buat undang-undang hudud lagi. Kalau buat undang-undang hudud ni kena potong tangan lah. Tetapi menteri ini tak, rakyat biasa dipotong tangan, menteri dipotong kuku. Hadirin sekalian, saya nak jelaskan di sini. Yang pertama, isu ini bukan isu hudud. Yang pertama, isu ini bukan isu hudud. Pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang itu betul, tetapi bukan melibatkan isu hudud. Bila itu dibangkitkan, tidak boleh pula mana-mana orang mengatakan ini suatu perhinaan terhadap hukum Allah. Tak termasuk tu, jangan terlejak. Sebab tu saya kata wa kunu ma'as sadiqin. Allah Taala sebut tadi, saya nak ulang balik, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kadang-kadang kebenaran itu datang daripada kumpulan kita, kadang-kadang datang daripada kumpulan lain. Jadi dalam isu ni, mana-mana kumpulan pun tak betul buat andaian dan buat tanggapan dan huraian. Pertamanya, dia bukan merupakan isu hudud. Yang keduanya, kalau orang petikai benda ini, tidak boleh dianggapkan perhinaan terhadap hukum hudud, perhinaan terhadap hukum Allah Ta'ala, sebab dia bukan hudud. Kadang-kadang ada yang terlajak moderator, ini menghina hukum hudud, menghina undang-undang Allah Ta'ala. Tak boleh, kita kena jujur. Yang kedua, yang berkaitan dengan isu itu juga, kita kena berlaku adil. Sama ada undang-undang dan peraturan itu, bila dah telah jadi suatu undang-undang peraturan, dia tidak ada perbezaan sebenarnya. Dan inilah yang selalu diceramahkan. Sehingga ada hadis-hadis ni saya hafal masa duduk dengar orang ceramah. Lama dulu sekitar tahun 80-an kan, awal 90-an, tentang keadilan pemerintahan Islam, Khulafa' ar-Rasyidin, Rasulullah, sehingga dibaca beberapa hadis Nabi. Di antaranya, wallahi laqad ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Wa fi riwayatin, wallahi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Saya sebelum saya mengerti hadis ni, saya hafal hadis ni melalui penceramah-penceramah. Saya takbir kuat. Saya nak sebut, pertamanya kita kena adil. Kalau rakyat biasa kena melalui proses macam tu, kalau dia bersalah kena dikenakan tindakan undang-undang, orang atasan pun sama.
Kerana di dalam undang-undang Islam dia tidak ada pengecualian, tidak ada perbezaan, tidak ada antara dua darjat yang sebagaimana yang ada cerita tu kan, di antara dua darjat. Itu yang ketiga saya nak sebut. Dan yang keempat, ada orang yang tak nak kepada undang-undang hudud, takut tidak berlaku adil. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu adil. Sebenarnya ada juga pihak yang tak nak supaya undang-undang hudud ni dilaksanakan di Malaysia. Saya nak, bagi saya, jangan pun moderator tengok macam nak marah saya kan. Saya nak, saya orang-orang yang menyokong. Tapi saya jumpa dengan orang-orang yang tak tak setuju dengan undang-undang hudud ni dilaksanakan di Malaysia, bukan tak setuju terhadap hukum Allah. Dia bimbang, takut bila dilaksanakan undang-undang hudud kisos ini, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, hanya terkena kepada pihak yang tertentu. Bukan dia tak suka, bukan dia tak nak. Jadi ia akan terkena kepada rakyat biasa. Ada pun pemimpin, menteri-menteri, golongan atasan akan dikecualikan. Di Saudi pun sama, negara-negara umat Islam di luar daripada Malaysia pun sama. Inilah menjadi isu pertikaian. Bukan orang menolak undang-undang hudud. Kalau menolak undang-undang hudud, dia kafir. Sebagaimana tolak hukum Al-Quran, puasa, zakat, haji, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Dalam ayat yang kedua zalimun, ayat yang ketiga fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah, sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ni bukan hudud dan kisah sahaja, semua hukum Allah, bukan tertentu kepada hudud. Jadi saya nak sebutkan di sini bahawa ada pihak yang menolak undang-undang hudud ni bukan kerana benci, tak suka terhadap hukum hudud yang datang daripada Allah dan daripada Nabi ni, takut berlaku penyalahgunaan kuasa, hanya dikenakan kepada pihak yang tertentu. Yang kelima, kalau itu andaian kebimbangan yang lahir, undang-undang manusia pun sama. Undang-undang manusia pun sama. Pengecualian undang-undang ni tuan-tuan, bukan kepada undang-undang hudud je. Mana-mana kerajaan pun sama. Contohnya undang-undang yang melibatkan undang-undang jalan raya. Tuan-tuan sampai kat traffic light, merah tuan-tuan lalu ke, tuan-tuan berhenti? Kenapa merah? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Hak tengok yang duduk dalam majlis ni. Berhenti. Kalau menteri lalu? Kalau menteri-menteri lalu, sama ada BN dulu ke, PH ke, PN ke, macam mana? Adakah diikut peraturan macam kita? Ini undang-undang negara. Diikut tak ikut? Tak ikut. Sama juga pengecualian ni. Sebab tu saya kata, ayat-ayat tadi menyebut wakunu ma'as-shadiqin, kena adil. Kalau kita kata ada menteri yang ada dan sekarang ni tak ikut undang-undang, hak dulu pun sama. Sebab itu kita rakyat ni kena pandai, kena cerdik, kena memperjuangkan undang-undang yang terus. Memang ada pengecualian. Tu saya baru sebut contoh satu. Menteri terkecuali daripada undang-undang. Sama ada kita kata BN dulu ke, PH ke, PN sama. Itu yang kelima. Banyak mesti nak habis. Lepas ni biar Ustazah potong. Yang keenam, tadi saya sebut kan, memang telah berlaku perbezaan. Yang ni yang kita tak nak. Yang kita tuntut supaya undang-undang itu dilaksanakan secara adil. Yang ketujuh, semua parti politik ini tidak maksum. Jangan berlagak suci. Sebab bila ada kesilapan daripada mana-mana pemimpin politik yang berada di dalam parti-parti tertentu kan, saya sebut tertentu, saya tak takyin lah, tak sebut mana-mana parti. Ada parti lain pula yang musuh politik dan hutang, rapat dia bagi. Sedangkan dia pun banyak melakukan kesalahan. Sebab mana-mana parti politik begitu juga dengan pertubuhan-pertubuhan pun bukan dipimpin oleh individu yang maksum. Semua ada kesilapan, semua ada kelemahan. Jadi kesilapan itu diperbetulkan ataupun dimusuhi. Kesilapan itu diperbetulkan, bukan dimusuhi. Dan yang terakhir, kita sebagai orang Islam, rakyat Malaysia, termasuklah parti-parti politik, sama ada parti kerajaan ataupun parti pembangkang, kenalah saling tolong-menolong, bantu-membantu di atas membangunkan negara, memajukan negara. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Tetapi sebaliknya berlaku, parti-parti politik ni meruntuhkan di antara satu sama lain. Dan yang kesembilan, kita tuan-tuan ni adik-adik ni mungkin tak tengok lah kan. Bagi orang dewasa yang tengok perbahasan persidangan parlimen boleh tengok. Ahli-ahli politik, wakil-wakil parlimen, ahli-ahli parlimen berhujah dalam parlimen ni macam budak-budak. Macam duduk dalam saf kes. Berhubung dengan peristiwa hijrah ni, saya nak mengajak hadirin hadirat sekalian, mana-mana ahli parlimen yang tidak berhujah berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada maklumat yang betul, duk serang orang ni, perlu dijatuhkan di dalam PRU yang ke-15 ni. Ini hijrah ni. Tak kira mana-mana parti, sebab dia wakil kita. Mesti dia membawa hasrat dan maksud rakyat, bukan duk berkelahi dalam parlimen. Ini kita tengok bila seorang bercakap, orang lain masuk campur, hentam, jatuh-menjatuh di antara satu sama lain. Adakah keadaan suasana ini akan berterusan kalau tidak ada usaha daripada pengundi-pengundi di sesuatu tempat? Jadi kena ajar juga moderator, ahli-ahli parlimen ni, sebab dia wakil kita. Kita nak bila dia menang, dia sampaikan hasrat kita, hasrat rakyat, kehendak kita, masalah-masalah rakyat di dalam parlimen, bukan dia duduk berkelahi sesama dia. Jadi kita minta maknanya, satu ada marah tengok marah tu sebut masalah isu politik ni kan. Maknanya kita kena ajar juga ahli-ahli parlimen ni yang dia tidak membawa maksud ataupun hasrat rakyat, membangkitkan isu-isu rakyat untuk keselesaan dan kesenangan rakyat, tetapi lebih nak berkelahi. Yang tu perlu ditumbangkan bersempurna dengan kita mengambil semangat hijrah ni, tak kira apa-apa parti, sama ada dia berada dalam parti pemerintah ataupun parti pembangkang. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Maulana Fakhrul Razi. Pada sesi rumusan kesimpulan ni nampak bersemangat ni. Bila bersemangat ni, hadirin dan hadirat pun nampak cerah sikit mata. Tadi dia macam layu kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi dan Maulana kongsikan tadi, kita ambil pengajaran, kita ambil iktibar. Bagaimana para sahabat yang terdahulu, mereka berada di atas landasan kebenaran, berada di atas landasan kebenaran. Kita kena ambil contoh ni, berada di landasan kebenaran, tidak berpura-pura dan sebagainya. Dan yang pentingnya kita kena tunduk dan patuh pada setiap segala perintah Allah SWT yang telah diperintahkan. Jadi begitu juga yang di akhirnya tadi, 9 poin yang Maulana kongsikan. Bagaimana kita pada hijrah pada tahun 1442 kali hijrah ini, kita kena buat perubahan sikap kita sendiri. Setiap orang Islam, kita kena ada satu perubahan. Walaupun setiap tahun disambut, diberi kelepasan cuti macam Ustazah beritahu tadi, kita muhasabah diri kita dan keluarga kita, seluruhnya masyarakat. Bagaimana kita nak berada di landasan kebenaran, bagaimana nak memilih pemimpin yang benar-benar mewakili suara, bagaimana kita nak memimpin keluarga kita, masyarakat kita. Jadi insya-Allah kita ambil semangat hijrah daripada Nabi Sallam dan juga para sahabat, kita bawa ke kehidupan kita pada hari ini insya-Allah. Jadi Ustazah pun rasanya dah tak sabar nak membuat kesimpulan. Kita dengar bagaimana Ustazah buat kesimpulan. Mungkin ada pelajar-pelajar kita catat bagaimana Ustazah akan kupas kesimpulan untuk forum kita pada malam ni. Dengan segala hormatnya, kita persilakan Ustazah Fadilah untuk membuat kesimpulan hijrah dan implikasinya, insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kesimpulan kita ya. Baik, bila mana saya tadi sudah cuba membincangkan sebagai pengenalan berkenaan tanda-tanda kebahagiaan yang disebutkan sebagai yarjuna rahmatallahi
wallahu ghafurur rahim ini tadi, yarjuna rahmatullah, iaitulah mereka-mereka yang mengharapkan rahmat, kasih sayang, kecintaan daripada Allah Ta'ala. Maka ada 3 tadi yang disebutkan sifatnya. Perlu ada iman, perlu adanya hijrah, dan juga perlu adanya jihad. Kerana dalam soal peristiwa hijrah, kita dapati kesusahan para sahabat dalam menempuh hijrah ini. Kesulitan yang amat sangat diterima, yang dihadapi. Hal inilah yang menunjukkan keimanannya, keteguhan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau boleh kita mengambil iktibar daripada kisah, saya mengambil tokoh Asma binti Abu Bakar, iaitulah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan BFF-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. BFF, best friend forever. Bagaimana ketika peristiwa hijrah ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan anaknya Asma binti Abu Bakar ini tadi untuk menyediakan makanan. Bukan sekadar menyediakan makanan, akan tetapi menghantarnya juga ke Gua Tur, tempat persembunyiannya Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang ada riwayatnya mengatakan 3 hari 3 malam berada di situ. Subhanallah. Yang ada riwayat mengatakan ada jumpa laba-laba dan sebagainya. Ketokohan Asma binti Abu Bakar ini boleh kita contohi sebagai seorang muslimah, bila mana kita dapati sifat keberaniannya Asma binti Abu Bakar ini dalam soal menyembunyikan apa? Menyembunyikan keadaan bapanya dan Rasulullah di Gua Tur. Selainnya Asma menyediakan makanan, kemudian menghantarnya kepada Nabi dan Abu Bakar. Di sana perjalanan ke Gua Tur itu adalah sangat sulit. Dan diriwayatkan ada mengatakan Gua Tur ni gua berbatu-batu. Mana mungkin seorang perempuan yang lemah boleh memanjat, mungkin mendaki. Tetapi Asma buat. Maka keberaniannya Asma binti Abu Bakar ini memberikan pengajaran yang sangat hebat kepada para muslimah, boleh berjuang juga. Hatta boleh sekadar menyediakan makanan, kita nampak, dan menghantarnya. Kerana nak menghantarkan makanan ke Gua Tur itu, nak sampai kepada Nabi dan Abu Bakar, perjalanannya sulit, jauh, berbatu-batu. Sehingga ada riwayat mengatakan Asma binti Abu Bakar ini, hingga digelarnya daripada peristiwa hijrah ini, membantunya Abu Bakar bapa dan Nabi ini, Zatun nitaqain. Islam, dia bahasa Arab. Apa makna Zatun nitaqain ni? Iaitulah mempunyai 2 pengikat tali pinggang. Zatun nitaqain. Orang perempuan dia ada tali pinggang. Lalu bila mana timbulnya 2 tali pinggang? Oleh kerana nak membawanya makanan yang disediakan kepada Nabi dan juga bapanya tadi, maka dia terlupa untuk membawa bekas ataupun sesuatu bekas untuk membawa. Jadi nak tangan nak naik lagi, mendaki batu-batu, nak bawa makanan lagi. Jadi terpaksa dia mengoyokkan tali pinggangnya tu jadi 2 tali pinggangnya, dan mendapatlah jolokan ataupun gelaran itu. Begitulah kehebatan ataupun disebut sebagai perjuangannya Asma binti Abu Bakar, walaupun dia seorang wanita yang lemah.
Jadi dalam kisah hijrah ini banyak sekali perjalanan yang kita boleh mengambil iktibar hatta sebagai seorang muslimah. Hatta sebagai seorang muslimah. Kerana kita lihat dalam kisah ini semua sahabat sama-sama membantu, bekerjasama dalam peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Itu satu. Maka sebagai penggulungan atau misalnya bila sebut tentang hijrah ini, makna khusus mungkin tidak ada dah. Ya, makna khusus berhijrah daripada negeri yang kekufuran kepada keimanan. Tetapi kita mengambil makna yang umum tadi, yang diriwayatkan, yang kita lihat dalam Kitabul Iman, diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, menyebutkan orang yang berhijrah itu iaitulah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keywordnya yang saya nak bawa. Rumusan tak boleh banyak-banyak, nanti balik lupa banyak-banyak. Ni jadi macam bilik kuliah tadi Tuan Haji Masri kata. Maklumlah dia baru balik kuliah. Jadi meh kuliah tu ada lagi. Keywordnya satu. Bila sebut tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita mengambilkan pengertian umum tadi yang disebut dalam Kitabul Iman, iaitulah orang yang berhijrah, iaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Banyak sekali. Oleh kerana itu, sebagai seorang yang dinamakan iman yang sempurna mencukupi 3 syarat itu tadi, maka saya datangkan ada 4 bahagian hijrah yang perlu kita ambilkan strategi tindakan kita selepas kita balik daripada diskusi ini. Kita semua. Hijrah yang pertama itulah dinamakan sebagai hijrah i'tiqadiyah. Ini para pengkaji membuatkan pembahagian ini sebagai salah satu tindakan moving forward yang kita kena buat bila sebut hijrah. Hijrah apa yang kita nak buat? Pertama, hijrah i'tiqadiyah. Yang kedua, hijrah fikriyah. Ketiga, hijrah syu'uriyah. Dan yang keempat, hijrah sulukiyah. Guna istilah bahasa Arab. I'tiqadiyah makna apa? Iaitulah menyentuh berkenaan iman. Tadi disebutkan iman itu boleh bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bila sebut hijrah, maka kita bertambah i'tiqad kita, keimanan kita kepada Allah Ta'ala, iaitulah memperbanyakkan ketaatan kita kepada Allah. Mungkin sebelum ini kita kurang solat-solat sunat, kita tambahkan solat-solat sunat ibadah kita. Keyakinan, kecintaan kita kepada Allah. Dalam soal keimanan ini termasuklah rukun iman. Kita jangan terlepas. Rukun iman 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. 6 lingkungan iman itu kita jangan tinggalkan. Memperbaiki, memperkemaskinikan i'tiqadiyah kita. Akhirnya kita sampai kepada mahabbah lillah, cinta kita kepada Allah. Dan yang datang kepada hati kita hanya Allah. Yang takut pada hati kita hanya Allah. Sehingga walaupun kita jadi pemimpin, kita pemimpin yang adil. Saya sambung sikit daripada Al-Fadhil Maulana tadi. Dia memberi respon tentang pemimpin kita. Pemimpin yang adil, dia tidak akan kisah. Dia tetap salah, akan jadi salah. Kalau dia pemimpin yang adil, yang berlandaskan kepada iman yang sempurna, dia sanggup sanggup menyatakan maaf dan sebagainya. Kerana dia tahu bahawasanya amanahnya itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala. Pandangan saya, pemimpin yang adil, walaupun dia diberi kelonggaran untuk melanggar traffic light,
pandangan saya, walaupun dia beri kelonggaran untuk melanggar traffic light, mungkin di sana kita ada satu undang-undang, bila pemimpin lalu, sebab pemimpin dia banyak urusan. Ya, banyak urusan. Kalau nak nunggu traffic light lambat. Kan habis orang yang nak pergi jumpa tu, dia pergilah, contohlah. Jadi tidak ada kaitan. Jadi bila sebut tentang pemimpin yang adil, maka iaitulah pemimpin yang takut kepada Allah. Asasnya daripada i'tiqad yang sempurna tadi. Kedua, hijrah fikriyah. Fikriyah ini bermakna apa? Pemikiran. Pemikiran yang songsang, yang sesat. Isma yang banyak pada dalam kehidupan masyarakat kita sekarang. Liberalisme, sekularisme, pluralisme. Anak-anak sini tak tahu apa benda. Nama mak saya Isma. Bukan. Isma ni pemikiran-pemikiran, fahaman yang sesat. Liberalisme iaitu pemikiran yang bebas, yang tidak terikat, tidak mahu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bersifat individualistik, rasional, akal semata-mata. Ini liberalisme. Sekularisme, pluralisme dan sebagainya. Ini bila sebut tentang hijrah, maka kena berpindah kepada hijrah pemikiran Islami yang sepenuhnya. Islami yang sepenuhnya, yang berteraskan betul daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada daripada pahaman-pahaman barat, kerana isma-isma ini datangnya dari barat. Seterusnya yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah ini dengan makna rasa. Rasanya apa? Keadaan, iaitu kesenangan yang ada pada kita ketika ini. Jangan terlalu senang, nak sangat senang-senang. Di antaranya apa? Hiburan. Kalau di depannya anak-anak seronok main game. Main game tak? Tak main. Bagusnya anak-anak di Darul Quran wal Hadith tak main game. PUBG tak tahu? Tak tahu. Ustazah tahu PUBG, tapi tak tahu main. Ini namanya syu'uriyah. Kesenangan-kesenangan yang